Oh. Bang Ali tak main malam ni jadi. Jangan. Dia mutu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'allimna ma jahilna وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى syahdan. Bermula makna haid itu keluar darah oleh perempuan yang beradat keluarnya yang sampai umurnya 9 tahun takriban. Syahdan. Syahdan ni sama maksud dengan tanbihun. Syahdan ni bahasa Aceh. Dengan maksud tanbihun, ini satu penjagaan. Ini berkenaan dengan masalah sebab-sebab bagi mandi wajib. Salah satu dia iaitu tak kala berhenti darah haid dan juga berhenti darah nifas. Jadi dia buat penjagaan kita ghaflah, terlupa. Dia buat main penjagaan. Bermula makna haid, yakni pada istilah fiqh tu keluar darah. Ada mesti yang keluar itu jenis darah. Darah pula tak kira di atas apa kala sekalipun. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, darah haid dinamakan darah haid, termasuk darah haid iaitu dia mempunyai 5 warna. Dan ciri-ciri haid ni pun di sini dia tak bahas. Dan ciri-ciri haid ni dia keluar dalam keadaan pekat. Lagi pula dia keluar dalam keadaan panas. Itu ciri-ciri dia. Walahu rihun karihah. Dan bagi haid ni dia mempunyai bau yang busuk. Itu ciri-ciri haid tu. Dia bagaikan darah yang terbakar. Biasaan dia gitulah ghalibnya. Tapi secara umum yang dikatakan haid tu iaitu keluar darah di atas apa kala, atas warna sekalipun. Mesti nak nama haid tu iaitu bagai daripada darah. Keluar tu darah oleh perempuan, yakni daripada faraj perempuan. Keluar tu mesti melalui jalan faraj. Kalau keluar itu darah dan keluar pula lain daripada faraj, tidak dinamakan haid. Sebab nak nama haid mestilah daripada jenis darah. Lagikan pula keluar itu melalui faraj, yakni kemaluan perempuan. Kalau keluar daripada kemaluan dia tapi bukan darah, tak nama haid juga. Dia mesti darah. Lagikan pula keluar daripada faraj perempuan. Kalau keluar daripada faraj lelaki, tak nama darah. Keluar daripada faraj khunsa, tak nama darah. Tak nama haid. Darah yang macam mana? Yang beradat ni darah yang nama adat ni sekurang-kurang dia berlaku sekali dua. Nama adat. Mana adat ni pada masalah haid? Darah yang berulang kali datang. Bukan main sekali tu ya. Bukan sekali tu, biasa ada ghalib begitulah. Ada orang perempuan yang main sekali tu. Umur apa dia main umur 15. Lepas tu tak main sampai ke sudah. Ada setengah yang main macam-macam masalah haid. Ada yang main lama-lama sekali, ada yang main setahun sekali pun ada. Sebulan sekali pun ada. Tu biasa ada perempuan tu mempunyai masalah kesihatan lah. Masalah kesihatan. Ghalib
orang perempuan ni dia berlaku masalah haid ni, berkebiasaan dia beradat, dia keluar dalam keadaan mai sekali dia akan mendatang pula, mana akan berlaku lagi pula sebab ciri-ciri haid ni yang keluar bukan atas sebab penyakit dan bukan atas sebab beranak. Kalau keluar melalui farash tetapi dengan sebab dia beranak, tak nama haid kan? Bukan sebab penyakit. Ada juga orang perempuan yang darah penyakit kan, penyakit ada ketumbuhan ke apa kan, keluar darah, nama haid tak? Dah, sebab dia bukan darah yang beradat kebiasaan, dia keluar dengan sebab penyakit perempuan tu kena. Tak nama haid ke? Nama haid mestilah darah dia tu beradat keluar. Yang sampai ni sifat bagi perempuan, yang sampai umur perempuan tadi ni 9 tahun. 9 tahun tu takriban ala sabili takribin, atas jalan lebih kurang. Makna tak cukup-cukup 9 tahun pun tak apa, kurang sikit. Kurang sikit tu terang mana? Jangan bagi lebih 15 hari 15 malam. Mana umur dia tu 8 tahun lebih. Berapa hari lagi nak cukup 9 tahun? Tengok. Jangan bagi lebih pada 16 hari. Kata minggu lagi cukup mana umur. Dan perkiraan masalah umur apa ni semua kembali mengikut kiraan bulan Islam lah. Kira bulan orang putih. Orang putih dia panjang sikit. Syamsiah ni dia panjang sikit. Kita Qamariyah. Hari-hari ini dikira berdasarkan bulan. Waktu kira berdasarkan matahari. Bulan peranan dia hitungan masa untuk bulanan. Kira waktu dikira berpandukan matahari. Yang ni hampir nak cukup, maksudnya hampir tu nak cukup 9 tahun itu, iaitu hampir 9 tahun. Yang ni nak cukup 9 tahun. Lagu mana yang kata nak cukup 9 tahun? Iaitu tiada lebih daripada 15 hari serta malamnya. Mana umur dia tu nak cukup 9 tahun, jangan bagi lebih 15 hari. Kalau umur dia ni berapa? 8 tahun lebih. Cukup 9 tahun lagi? Dua lagi. Berapa hari lagi? 2 minggu lagi. 3 minggu lagi. Cukup 9 tahun. Kalau keluar darah sekalipun tak nama haid. Dia mesti dekat-dekat. Bahasa kita dekat-dekat. Hampir nak genap 9 tahun. Nak dekat-dekat tu takat mana dikira kata 9 tahun juga tu. Jangan bagi lebih 15 hari. Dia ambil sekurang-kurang kita bersuci. Perempuan bersuci ni 15 hari. Tu takriban tu. Belah lebih tak apa, belah kurang tu kurang macam mana. Jangan bagi lebih kekurangan tu daripada 15 hari. Kalau sampai 3 minggu baru nak cukup 9 tahun, keluar darah daripada kemaluan dia pun tak dikira sebagai darah haid. Dikira nama darah apa? Ini khilaf. Setengah ulama kata itulah nama darah istihadah. Ulama kata tak, nama darah tu darah fasid. Dia kena lahir tu tak? Dia ikut masih ke Qamariyah? Tarikh lahir dia. Kalau ikut kena ikut Qamariyah. Qamariyah. Orang tua dulu semua beranak bulan Islam. Tahun berapa tu baru tukar beranak pakai Masihi tu. Dia umur apa masa semua kira macam musim-musim dia akan kira hari bulan. Macam di sini Qamariyah. Ni semua bab Islam ni, bab perkiraan ni semua ni. Semua kira berdasarkan bulan, hitungan bulan Islam. Kena tahu tarikh Islam. Nak tahu Islam. Dan tiada lebih umurnya daripada 60 tahun. Ini pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab ini penghujung umur bagi haid seorang perempuan iaitu cukup 60 tahun. Kalau dalam mazhab lain dia tak ada had. Umur berapa pun. Kalau mai lagi darah, kira haid. Walaupun umur 80 pun. Mai lagi darah. Darah apa ni? Tu darah haid lah tu pasal dalam mazhab lain lah, dalam Syafi'i tak lah. Tu dia tak panggil darah haid lah tu, pasal umur dia tu air gisah menopause.
lebih daripada 60, kemungkinan dia untuk mengandung tu tak ada. Kan? Sebab tu kalau kita ambil 60 boleh beranak. Orang tua dulu 50 lebih beranak lagi. Kan? Dah 40 tak mau. Dia kata tua. Tu yang paksu muda dah nak nakal. Kan? Kan anak nakal tu tuan. Orang dulu. Dah 40 lebih tak mau. Dia lagi tak habis 60 dia boleh beranak ni. Adat dia begitulah. Boleh juga berlaku kalau tua nak beranak pun. Sarah beranak kat Nabi Ishaq pun tua 90 lebih. Ibrahim abang kata nak boleh anak, fabashirhu bi ghulamin azim. Nak boleh anak, dia gelak ha. Belakang terai. Ana ajuzun, saya sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, laki saya tua bangka lah. Kata kat Nabi Ibrahim masa tu 120. Nak boleh anak apa lagi lah, dia kata. Ni boleh kata ni urusan Allah. Tengok aku pacak satu kayu. Pacak kayu tu bila hidup saja pokok kayu ni menjadi pokok, masa tu kamu mengandung. Tengok. Lepas pada tu bekat tu boleh tabashirhu bi ghulam, bawa berita gembira kepada Ibrahim kata dia akan dapat seorang anak kan, nama Ishaq. Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Doa tu menyalahi Khalid kan. Biasaan perempuan ni kat 60 ya, pelan ubat apa tak boleh lah. Dia bukan usia untuk dia mengandung. Dia ikut kitaran haid. Selagi mana aktif lagi haid, ghalib kebiasaannya, tu berkemungkinan dia boleh mengandung. Maka jika kurang umurnya daripada 9 tahun takriban, satu masalah. Atau lebih umurnya daripada 60 tahun, 60 tak atas. Kalau keluar juga, maka bukan darah haid. Lepas tu nama darah apa? Hanya dinamakan darah fasid, darah istihadah. Dan sebahagian ulama mengatakan fasid dan sebahagian ulama mengatakan darah istihadah. Dan jumhur mengatakan darah itu dikira sebagai istihadah sebab dia melampaui sebanyak-banyak umur haid dan juga umur nipah. Istihadah. Dan istihadah ni dia lebih kurang ada 5 jenis istihadah. Darah istihadah ala 5 anwa' ma naqasa an aqallil haid. Darah yang keluar yang tak sampai sekurang-kurang tempoh haid. Tak ada kira sebab kitaran haid ni dia ada ambil kira. Ni depan dia kira. Tengok ni dulu. Dan tersebut, ni cerita wa mahal khilaf ni. Ada khilaf di kalangan fuqaha pada masalah umur putus asa daripada haid. Tersebut di dalam Mizan Asy-Sya'rani, Mizan Kubra bagi Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Tersebut tu pada mazhab Syafi'i. Ni khilaf dalam mazhab Syafi'i sendirilah. Kalau mazhab lain memang ada qaul tu Imam Malik dia tak ada had umur bagi nifas, bagi haid dan juga nifas. Jadi kalau umur lebih 60 pun di sisi mazhab Imam Malik kata masih dikira sebagai haid selagi mana keluar darah. Nanti kita mazhab Syafi'i pendapat mu'tamad. Syafi'i kata tak, kalau sampai usia 60 tahun maka sudah putus dia ni daripada haid. Ini wa khilaf ni. Kata Imam Sya'rani dalam Mizan Asy-Sya'rani, Mizan Kubra. Mizan Kubra ni kitab fiqh yang disusun oleh Imam Asy-Sya'rani berdasarkan 4 mazhab. Dan setiap hukum dalam mazhab dia akan ambil dalil. Dan juga dia akan ambil apa hikmah sebab imam tu tentu hukum gitu. Imam Sya'rani sedap bahasa ni. Mizan Kubra, Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Tak terbayang 2 jilid ni. Dia buat ringkas gitu lah. Imam Sya'rani dia banyak kena ada nak isyarat, ada isyarat kan. Bahasa dia tu tinggi. Imam Sya'rani. Nak murid dia tanya, Tok Guru mengaji kitab berapa kali habis? Satu kitab.
Kita kitab apa? Contohlah macam Sahih Bukhari 500 kali khatam. Sahih Muslim 500 kali khatam. Masya-Allah ni. Satu kitab ni 100 kali dia kan ni. Untuk ta'lim. Tu supi besar. Masya-Allah alim-alim semua. Yang alim-alim masya-Allah ni kalah agak dengan bini dah. Masya-Allah ni. Dia mengaji dekat apa nama Sidi Ali Al-Khawas. Sidi Ali Al-Khawas ni dia orang sufi. Tak terkenal. Tu hari ni dia tanya tok guru dia Imam Sya'rani. Saya nak mengaji kesufian cara khusus tarbiyah saya ni siapa? Dia tapi cari Ali Al-Khawas. Dia pun pergi cari. Imam Sya'rani ni alim sungguh. Mak kata dia biasa dakwah, dia kata kalau seandainya kitab-kitab para alim ulama ini, Quran, hadis semua, apa jua bidang ilmu pun tenggelam dalam bumi, beramai kat aku nak buat keluar balik sekok-sekok. Masya-Allah. Hari tu dia pergi mengaji, dia nak pergi cari sini alih khawas. Sampai tengok le duk jek kasut. Ingat kot tok sopi besar ni dua ada tempat dia. Duk jek kasut. Dia tak kata apa, dia tengok. Kata tok sopi kan jek kasut ni. Balik malam tu berdebat dengan bini dia. Bini dia problem. Dia kalah. Kena denda dia kena jadi kuda macam Puspawangi. Kan? Bini dia naik belakang. Kita sak-sak. Malu kat orang. Oleh tengok orang tak ada, dia tutup bih tingkap. Tutup pintu. Bini dia naik belakang, ronda lama. Dia jemput Puspawangi kan. Beta pun jadi kuda semalam. Habis pusing. Tak tidak. Bagi esok dia pergi pula kat Sidi Ali Khawas. Sampai depan tu, Sidi Ali Khawas duduk jek kasut. Aku ni orang Koman ya. Hamba Allah yang hina, kerja pun jek kasut. Ada kawan tu seorang alim besar. Tapi kalah dengan bini dia semalam pun jadi kuda. Terduduk Imam Sya'rani teriak terus. Itu cerita Imam Sya'rani. Lepas tu dia supi, dia tinggi. Ada seorang tu dia kata, aku tak apa nak percaya Sya'rani ni alim pada aku. Dia buat satu kitab. Dia kata hang bawa kat khadam, hang pergi tinggal kat Abdul Wahab Sya'rani, tengok dia buat apa kitab aku. Dia pun pergi bawa kitab tu. Assalamualaikum. Sya'rani duduk dalam bilik, ada khadam dia. Ya ada hajat apa? Ni tok guru hentak main kitab nak suruh dia tasihih. Imam Sya'rani tasihih. Tak apa. Tok guru suruh letak atas meja tu. Dia ambil kitab tu letak. Khadam tok guru tadi duduk tunggu tu sampai subuh. Imam Sya'rani duduk bilik sulung. Keluar pada bilik. Apa nama? Hang tak balik ke? Dia duduk tunggu kitab tu. Kau tunggu balik, ambil balik. Dia duduk dalam perut lah. Tasih nak tambah tengok pula. Sampai rumah tok guru dah. Tok guru dia tanya, hang tunggu tengok tak? Tunggu. Dia duduk buat apa? Dia duduk dalam bilik tu sampai subuh. Keluar dah. Tak ambil kitab aku pun. Dah. Memang nak tengok dah. Dia buka-buka semua ada catatan Imam Sya'rani kan. Teriak tok guru dah. Imam Sya'rani. Sakam tak. Kitab duduk luar, dia duduk dalam. Habis tengok semua dah taklid dah. Buka-buka tengok sambil dia teriak. Aku yakin makam Sya'rani jauh lebih tinggi pada aku. Itu. Sya'rani ramai guru dia. Dia dan juga dengan Imam Zakaria Ansari. Ujung-ujung. Tak ada sedap punya. Taiful Minan 5 jilid. Dah bahas sedap. Bisa habis Muhammad Su. Kata, mai dah, jangan duduk ambil kitab tu. Pergi nak tanya dia keramat. Bab keramat ni. Kita ambil kitab tu, kita dah mai. Buka sat muka surat ni, duduk dalam perut, duk-dap. Nak suruh aku baca mampu. Buka surat ni, buka. Awak baca, tu tak baca tengok. Allah. Nak minta kata apa. Dalam tu dia cerita Imam Sya'rani keramat dah khatam Quran 300,000 kali sehari.
Sengap terus hidup. Sya'rani ni mazhab Syafi'i ni hadis berjuta dalam kepala dah. Mazhab Syafi'i ijtihad lain, kesufian lain. Sedap Sya'rani ni berkat ni kita ni. Kita Mizan Kubra ni sedap. Dulu Pak Lang baca awal tapi lebih awal. Masya-Allah. Dulu jadi masalah mana dah. Jatuh dalam kitab arwah Pak Lang pergi buka. Ni ada dhabit ngaji Mekah. Tengah ambil je mak. Jauh ada tu kutu. Mula jenuh putih kat tin tengah. Dan dalam kitab Masya'rani ni lah. Masya'rani hikayat qaul fuqaha awal pada dia kata apa? Tiada ta'yin, tiada tertentu masa putus asa daripada haid. Mana haid dia tak ada penghujung. Lagi mana duk keluar umur berapa pun kira haid. Qaul dhaif lah. Kena abang kata ada qaul. Ta'yin tu tiada ta'yin tu dengan sekian-sekian tahun hanya ikut ghalib adat orang negeri itu. Dia tak ada tentu. Umur apa pun tengok orang kot tu. Umur apa. Kan? Kita halunya orang Melayu ni kebiasaan dia 50 lebih tu dia mula tak ada. Tapi itu pendapat dhaif lah. Pendapat mu'tamad dia kuat belah istiqra' Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni buat kajian lah. Sebab Imam Syafi'i ni salah seorang ulama. Contoh dulu dia kahwin banyak bangsa. Bangsa Arab dia kahwin bangsa lain. Sebab tujuan dia dalam bab ilmu. Dia nak kaji dalam bidang haid. Adakah haid ni sama? Pergi sampai habis rata tanah Arab. Sebab tu Imam Syafi'i kata, aku biasa berjumpa seorang nenek yang amat muda. Baru berusia 18 tahun sudah mempunyai cucu. Tu yang Imam Syafi'i dia serta di belah Yaman. Imam Syafi'i jumpa seorang tu umur 18. Tu yang dia boleh istiqra' dalam bab apa nama haid ni faham. Kaji umur berapa dia ni mai haid, sama-sama cukup 9 tahun menikah terus. Terus dapat anak. Anak dia pun 9 tahun menikah terus. Tu dia boleh anak umur 18 jadi tu lah. Daripada istiqra' lah tu para ulama kata kejapnya istiqra' Imam Syafi'i ni. Walaupun ada fatwa daripada ulama lain tak boleh menandingi istiqra' Imam Syafi'i. Seolah mahal yaqin ni tempat ni. Istiqra' Imam Syafi'i bab haid lah. Sebab haid ni dia tak ada ketetapan syarak. Dia kira adat kan. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan perempuan itu dijadikan sebagai pedoman dan sumber hukum. Ini masalah haid ni dia berlaku bab adat lah. Jadi juga senang. Kita ambil kitab fiqh tu ya cuba. Tak ada ulama karang tu. Mampu kita. Nak tahu hukum lah haid kipas ni. Darah tak habis. Darah haid kan, darah buang penyakit. Dia boleh guna darah haid. Syekh Ahmad kata darah haid ni bagus. Darah mula turun haid. Perempuan ni dia ada mula kan. Kata dia mula mai bulan ni hak mula mai. Dia ada dua guna. Saya tahu lah. Guna lain saya tak tahu. Satu kalau kita ambil simpan darah tu kawasan rumah yang selalu dilanda ribut tak kena. Tapi jangan duk pedang betul tak. Weh ni luka siapa ni palit dengan tang ni nampak tang lak sangat kan. Bungkuih lah bubuh lampa apa plastik negeri hitam ke. Selit ke ujung tu. Ribut tak kena. Orang dulu Syekh Ahmad kata dia pergi pilot tu. Pilot tak kena ribut. Angin tak sengar. Tak terbalik baru tu. Dia punya hikmah Allah buat darah haid. Membuat dua darah haid ni ubat cekang. Mula-mula turun tapi syarat. Nak kena sapu bawah 50. Mau 50 ke atas tak sedut sapu. Sekejap kata. Tak dia nak jadi. Bawah 50. Darah mula. Mula dia main haid tu. Bukan mula dia umur 9 tahun tak. Tiap-tiap kali main bulan kan. Hak mula turun tu. Darah tu pak. Nak tunjuk pun dia duk tengok. Sapu. InsyaAllah naik balik sekarang. Tak payah tapi beli produk apa Hikmah. Bulan nak buat.
Tak bilang nak buat. Selamat lambat. Jangan tak buat eh. Kalau ambil dia buat lah. Nak apa? Darah haid kita macam mana kan? Nak cari orang darah haid. Dah lah. Tu. Banyak kata. Darah haid. Tapi darah awal lah. Jangan darah kedua tak apa. Nak bola tu lah. Mula sekali pun. Sapu naik. Cang elok. Dah sembang bak haid tak api sikit. Nak ulang balik baji pun masuk. Mantap dah. Duduk amat. Tapi tak jatuh bawah 50 kan. Lah. 50 atas tak mau lah. Ya. Tak jak pun tak tahu dia tambah tu rapat kepala kita. Tunggu malu. Tak jak. Arwah. Hak yang bos di rumah tu pun tak bilang agak bos je lah. Tak buat sekali tu tak apa dah. Kau tengok lah, tengok kepala angin main konan. Solik jom tu. InsyaAllah lah, insyaAllah. Tu Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Fatani. Dalam Mizan Sya'rani kata, tak tentu masa had bagi haid tu tak tentu. Cuma ikut adat bangsa, satu-satu bangsa dan ghalib negeri tu. Tengok orang negeri tu sekitar berapa. Kan? Lebih kurang orang lain. Tapi di kaum Ta'ah lah ni. Tamat dah 60. Dan bermula sekurang-kurang haid itu. Ni nak dinamakan haid. Nak hukum kata darah yang keluar tu adalah darah haid sehari semalam. Iaitu qadar sehari semalam. Apa qadar dia? Iaitu 24 jam. Dia cerita bab haid ni. Haid ni dia bukan keluar tak berhenti. Kalau dia keluar tak berhenti, mati. Kan? Macam kaedah fuqaha sebut, darah haid sekurang-kurang sehari semalam. Ghalib dia 7 hari. Paling banyak 15 hari. Apa maksud sekurang-kurang sehari semalam? Yakni sekurang-kurang darah haid tu nak nama haid mestilah melebihi qadar sehari semalam. Lagu mana? Orang perempuan ni dia akan main haid sekitar 6-7 hari. 5, 6, 7, 8 ada sampai 10. Jadi hari yang mula dia main, dia kena buat perkiraan. Hari yang pertama dia main berapa jam darah tu keluar. Dan kadang dia keluar, buh kapas tu masih lagi merah. Lepas daripada tu, saat ni buh belah petang, tak ada lah darah. Tu kan orang tinggi tu. Belah awal ni dia keluar, kita kata sehari tu dia keluar 2 jam. Dia tak keluar, tak usah keluar. Dia tak usah keluar. Sebab tu orang perempuan pakai pad tu. Pasal dia keluar. Dia keluar, dia berhenti keluar. Kata hari pertama tu main sampai 3-4 jam. Kita catat 3 jam ataupun 4 jam. Hari yang kedua, dia akan main pula darah tu. Berapa jam? 3 jam juga. 2 hari dah. Hari yang ketiga pun lebih kurang lagu tu juga. 3 jam juga. Hari keempat, dia kurang. 2 jam setengah. Kurang-kurang. Selama berapa hari dia keluar? 7 hari tu. Lepas tu kita ambil daripada hari yang pertama sampai hari yang ketujuh. Campur jam-jam tu semua. Ada tak 24 jam? Campur main 29 jam. Maka nama haid daripada hari pertama sampai hari ketujuh. Tu cara perkiraan lah. Kalau dia campur hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam, main hari kelima sejam. Campur-campur 23 jam. Maka daripada hari pertama sampai hari yang kelima itu tidak dinamakan darah haid. Nama istihadah. Cara kira haid gitu. Allah, cik sebut itu. Cara kira haid. Halusi bab haid. Cara kena haid. Tengah ada bini lagi kena abang. Kita pakai duk kata biar api kat dia tu haid dia. Tu lelaki nak kena. Kalau dah berhenti 23 jam 5 hari. Lepas tu hari ke-10 Dia pula. Ha. Campur-campur tu ke? Tengok hari sebelum tu dia main dia berhenti bila pula? Tinggal 24 jam tanung lah. Dah tak apa. Hari ke-10 dia main tu. Hari dia berhenti bila pula? Di tahun 13. Ha, kena ambil daripada hari pertama
sampai hari yang ke-13. Jemput. Jemput ada 26 jam. Kira 13 hari. Dia nak mai pula darah berhenti. Dia mai. Dia duduk mai 7 hari. Duduk hari tu 7 hari dia berhenti. Tiba-tiba hari ke-9 mai. Hari ke-9 tu haid ke istiadah? Tunggu tengok. Kalau 10 dia mai, 11 dia mai, 13 mai, 14 mai, berhenti. Maka daripada hari pertama sampai hari ke-14 tu dia kira haid. Tu had 2-3 hari had tak mai apa, itu pun dikira sebagai tempoh haid. Kau tamat. Kau tu kata tak. Kau kata time mana tak mai darah, berhenti. Mayang. Tu kau tu payah sikit tu. Kan? Baik kita ambil kau tamat, bila cuti. Dia nak mai darah yang kedua yang menyalahi, menambah atas adat dia tu kena tengok. Kalau dia mai melajak 16, maka hari yang ke-10 sampai ke hari 16 tu istirahat. Dia buat haid payah. Tadi dia kata 23 jam tadi tak. Tak kira campur. Tak ada campur. Mana kata hari pertama sampai hari ke-16 semua istirahat. Haid payah. Islam tadi ni. Okay, dia menyalahi adat. Dia duduk mai 7 hari tiba-tiba dia mai tempat tu. Dan mai pula hak yang kedua melebihi sebanyak-banyak haid. Dia kaedah dia gitu. Payah baik ni. Saya sengah-sengah kaedah saya faham. Hak payah-payah saya pun tak faham. Mana kena qada dia tu? Baik. Dari kaedah tapi tak diunzurkan lah. Makna dia ni tak berdosa lah. Sebab dia menunggu untuk menentu darah tu darah apa. Memang dia perlu menentu. Memang qada lah. Pasal apa? Tak berdosa pasal tak semayang. Tak awal ke? Tak berdosa tak semayang langsung. Pasal tak semayang. Pasal dia tak tahu lagi darah ni darah haid ke darah apa. Tunggu lah, dia tunggu. Dia pengen nakak dan fitrah. Payah sekali masalah. Orang panggil darah yang mutahayyirah. Payah. Ada mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah anisah. Payah. Itu payah. Orang yang mai haid tiba-tiba tahun tu dia tak ingat darah dia mai hari apa. Selalu mai hari apa. Penat dia. Orang panggil darah mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah ni perempuan yang tercengang-cengang. Dia pun keliru dan bingung. Darah dia duduk main selama ni per hari. Masalah tu. Nak jadi juga masalah tu bila orang kaubat. Kan? Ada kan dulu ni, siapa-siapa yang dapat kerja, bawah kerjaan 2 tahun tidak dibenarkan mengandung. Kan ada dulu isu kan? Cikgu-cikgu umur 2 tahun awal apa tak pergi mengandung. Betul nak buat guna? Macam kaubat. Main kaubat keluar hari-hari. Hak ni nak timbul isu. Dia tanya, ni nak kira haid tu mana? Dia dulu haid berapa? Dia tak ingat. Penat. Dia tak ingat ramai dulu. Jadi, dari punca kita haid ni, salah satu dah kes ubat. Dia nak bagi tak mau lekat mengandung, maka ubat. Mai darah. Mai darah mesti kacau. Dia takkan stabil. Dia mai saat-saat pening, saat-saat dia keluar, saat tak keluar, saat keluar, saat tak keluar. Dia mai kadang berlanjutan. Kadang setengah tu sampai sebulan, hari-hari keluar. Nak kira haid tu mana? Tu masalah haid nak berlaku. Haid payah. Nyata dia payah. Tak ada haid. Saya mengaji haid sampai tak faham. Tu yang cerita kawan saya gagah nak pergi mengaji juga. Balik muntah tepi kokok pisang. Dia mengaji tak dia. Masa tu balas nak baca majmuk. Dia kata boleh nak pergi tumpang dengar. Boleh. Kita buat apa? Pergi lah dengar tu. Kita minta abang kan. Pergi buka haid. Dia duduk dengar nukut-nukut ni. Meliu. Alah pergi pokok pisang. Wow, mentah. Payah haid. Manawi bahas 150 muka kata 120 muka. Haid saja. Kita tengok sampai tak faham. Payah masalah haid. Masalah besar-besar payah. Kata saya boleh lah nak tanya saya masalah haid. Janganlah. Haid payah. Tara rubuk ibadat yang payah adalah haid. Masalah haid mana payah. Ni tak apa dia buat main asas ni. Mana ada orang bahasa kan nanti banyak tengok kita beruyah sebilai sudah kan. Payah. So, kalau sikit-sikit boleh. Bah. Sisi. Bah lah, nak bah 10-50 ni. Sekali lagi ikut.
kena ligan bah pi Penang pula. Tahu orang bintang tak balik bos saya baca lu tetap jalan. Kita baca ni dulu. Dah bintang ni. Ni nak bah. Bah tinggal. Ha tu kaedah dia. Sekurang-kurang nak nama haid sehari semalam. Iaitu 24 jam. Dan jikalau berputus-putus darahnya sekali pun kalau keluar, lepas tu berhenti tak keluar. Walaupun begitu sekali, dicampur masa waktu keluar darah tu melebihi qadar sehari semalam, iaitu 24 jam. Tu yang kata campur darah tu kalau berputus lah, kalau dia tak putus senang. Kan orang ni keluar sekat hari, sekat hari pun tak payah kira lah kan, dia memang haid dah lah. Tak ada sungguh tu lama keluar daripada pagi sampai petang pun tu Raja Salim pet lah kan, dia tak sama perempuan. Dia dah keluar straight Oh keluar sampai tak reti 7 hari. Pangsan. Hari. Pi tu. Tak ibah. Tak apa pi tu. Kau ibah nak jalan. Tak apa, hari raya adik saya baca kitab tu. Rabih ni. Tak apa tu, pi tu. Bah kan nak tunggu kita. Kalau kita driver bah tak apa, dia tunggu. Tiket lah kan. Bagi dia pergi, dia pergi tiket lah kan. Biar dia jalan tiket dah kena. Dia pergi. Sebab orang ni main dah tu. Tapi dia panggil apa? Dia tiket dah kita nak biar jalan. Udah diri. Tak ingat tak ada tiket tu kata pergi tak jalan lah. Seperti tak lah. Woi, nak buat apa? Kawan tu jalan tak boleh beri. Aduh. Ha? Oh nak minta dah. Dah ambil. Oh, selamat jalan noh. Jumpa lagi noh. Jom. Doa lah. Sama. Beg tu tinggal. Selamat. Kita dah ada kawan nak naik bah. Dah bagi dia. Sampai nak habis tu. Doa semua lah. Dan jikalau berputus-putus darahnya sekalipun, jika dihimpun campur sekalian dalam lingkungan 15 hari 15 malam itu, ada 24 jam atau lebihnya. Buat kaedah. Dia mesti dia ambil hari permulaan dia keluar. Penghujung dia jangan bagi lebih 15 hari. Dalam masa tu tak kira apa hari dia keluar. Campur. Mau ada tak sekurang-kurang 24 jam tempoh darah yang keluar tu. Kalau ada, maka seluruh hari daripada hari pertama sampai hari pengakhir dia tu dikira tempoh haid. Itu maksudnya. Maka hukumnya haid sekaliannya itu. Sekalian hari yang keluar. Mana 15 hari dia ambil 15 hari sebab dia ambil setempoh paling maksimum haid. Kan sebab tu dia kira 15 hari. Boleh tu. Dan masa putus-putus hukum haid juga atas yang muktamad lah tengok. Masa dia putih-putih kan macam hari pertama 2 3 4 5 6 7 dia mai. 8 9 10 dia berhenti. 11 12 13 14 dia mai. Kan mana hak berhenti tadi ni 2 3 hari tu. Tu pun dikira tempoh haid juga. Tu pendapat muktamad lah. Kalau Aih kata tak, waktu hari dia tak keluar tu, hari tu dikira suci. Tu nak buat guna. Kena mandi. Ya, betul keluar pula. Berhenti pula. Kau Aih lah. Walaupun keluar dalam 15 hari. Ha? Walaupun keluar dalam 15 hari tu. Tapi dia mau tempoh 15 hari tu je lah.
Hari pertama dengan hari akhir tu jangan ambil lebih 15 hari. Keluar celah mana pun tak apa. Hari pertama hari lahir. Celah tu putih hari berapa hari pun semua kira haid. Kalau lebih 16 jadi insya-Allah semua. Dah. Dia masuk 16. Ajak ke 16 16. tu kalau melebihi adat dia. Oh. Dia kena faham tu. Jangan kira keluar 16 semua itu. Tak. Hak duk kira lagu tu kalau melebihi adat dia duk mai 7 tiba-tiba hari ke-9 tu mai pula. Ambil hari ke-9 tu Balik, sampai 16 tu ya istihadah. Hak 1 sampai 7 tu haid. Kaedah dia gitu. Tu kata haid. Dia lain sikit kaedah dah. Kalau mai street sampai 16 hari tak berhenti. Hak mana haid? Dekat 15 hari, lebih tu apa? Itu street. Ada tak? Putui. Dia lain. Dia pula menyalahi adat. Dia kaedah dia gitu. Dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari, 15 malam. Ini tempoh maksimum lah. Jaranglah perempuan ni sampai 15 hari. Kan? Payah lupa. Kecuali dia tak sihat. Dia campur dengan darah lain lagi. Kalau besar balik, tak payah lah. 10 hari tu pun jarang kaki. Banyak dia gitulah. 4 hari mana 7, 6. Tu banyak 8. Tu banyak. Adapun darah yang terbit, yang keluar, tiada sampai sekurang-kurang haid atau yang lebih daripada sebanyak-banyak haid itu. Tengok. Darah apa? Dia namakan darah istihadah. Jadi darah istihadah ni dia ada 5. Yang pertama darah yang keluar, yang mana masa dia ni tak sampai sekurang-kurang haid. Mana campur, tak sampai 24 jam. Maka seluruh hari, 4-5 hari ataupun 6 hari yang keluar darah tu dikirakan istihadah. Yang kedua, nama istihadah ni darah yang melampaui sehingga maksimum darah haid. Itu yang saya kata tadi ni, setiap-setiap hari dia keluar sampai hari ke-16. Yang melampaui itu sahaja dikira sebagai istihadah. Hari ke-16 lah, hari pertama sampai 15, itu masih lagi dalam tempoh haid. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma kharaja qabla sinil haid atau ba'da sinil la'si. Darah yang keluar daripada perempuan yang mana dia tak sampai masa sekurang-kurang haid. Umur dia tu, maknanya tak sampai 9 tahun, 8 tahun setengah tiba-tiba keluar darah. Itu pun nama istihadah lah. Biasanya dia tak sampai masa umur sekurang-kurang haid. Ataupun darah yang keluar selepas daripada umur perempuan yang maksimum haid, iaitu 60. Keluar darah juga umur 65. Darah tu bukan darah haid. Kalau istiqra' Imam Syafi'i ni, orang perempuan yang berumur tiba-tiba masih keluar darah, pilah cek, dia memang tak sihat. Memang tak sihat. Dia tak mungkin dah. Di sisi Imam Syafi'i tu dia bukan ada darah haid dah tu. Keluar juga tu, boleh jadi istihadah dan boleh jadi dia ada penyakit. Kebiasaan dia kalau 60-70 masih main darah, tiba-tiba main darah, lalunya penyakit. Oleh dia penyakit lah. Yang keempat, nama darah istihadah bagai dia ni darah yang melampaui sebanyak-banyak nipas. Sebanyak-banyak nipas 60 hari. Tiba-tiba hari ke-65 masih lagi main darah. Lebih 60 tu. Hari 61, 62, 63, 64, 65. 5 hari itu dikira darah istihadah. Nipas dekat 60 hari. Dekat 60 mula bila? Mula lepas pada keluar anak habis. Dia tak kira mula darah keluar. Kadang-kadang perempuan ni dia beranak. Bila dia beranak, pukul 2 darah tak mai. Pukul 4 baru mai. Kadang-kadang esok baru mai. Contohlah kan. Maka dia ambil tempoh 60 hari tu start bila? Start hari lepas pada keluar. Dia ambil tang mula darah keluar. Mula darah keluar dia lajak hari. Yang kelima, ma zada 'anil 'adah fil haid wan nifas wa jawaza aktsarahuma. Tu saya sebut. Darah yang melampaui, makna lebih daripada adat haid
dan juga melampaui sebanyak-banyak haid. Macam tu. Darah kebiasaan dia keluar. Adat perempuan ni 7 hari. Tiba-tiba masih ke 8, Mei, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hari. Masih darah berhenti, baru darah berhenti hari ke-18. Mana adat dia berapa hari? Adat dia 7 hari. Maka hari ke-8 sampai ke hari 18. Semua tu istihadah. Ini kaedah ni. Habis. Kemudian kata, dan bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari dan 15 malam. Dah, sikit lagi. Berhenti tang bermula nipah. Dan bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang. Ghalib dia. Nampak kan, sekurang-kurang dia mesti 15 hari itu. Berkemungkinan seorang perempuan itu dia boleh datang haid 1 bulan 2 kali. Mungkin. Tapi payah berlaku lah, jarang berlaku. Sebab kebiasaan dia haid ni, dia mengikut bulan. Mengikut bulan. Bulan ni dia main berapa? Dia mula main 5 hari bulan. Bulan depan pun sekitar tu. Kadang-kadang terawal sikit. Kadang-kadang dia main 6 hari bulan. Gitu je. Kebiasaan dia. Tapi boleh berlaku yang mana perempuan ni dia sekurang-kurang suci. Makna kalau orang perempuan ni dia duk main ghalib dia 7 hari, tiba-tiba sampai hari ke-15 pun tak main, tak apalah. Lepas tu main, tiba-tiba hari yang ke 22 tu main darah apa. Sedangkan berhenti 7 hari bulan. Main pula darah hari yang ke 20 apa tak? 22. Main hari ke 22 tu haid ke? Tengok, hari yang ke-8 dah tak main. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 15 hari. Mana dia main hari ke-22. Tak lepas 15 hari. Darah tu darah istihadah. Kaedah dia gitu. Kalau main 23 kemungkinan haid. Tunggu pula tengok. Ada tak cukup sekurang-kurang haid. Dia kaedah dia gitu. Main hari ke-15. Hai tak lepas lagi 15 hari sekurang-kurang suci. Tetap darah tu istihadah. Walaupun dia main tu cukup tempoh 24 jam. Tetap kira nama istihadah. Pasal dia tak cukup sekurang-kurang suci. Kalau dia main hari 23 hari bulan, boleh jadi haid. Boleh jadi haid. Sebab tu perempuan yang diceraikan, yang mana berlalu sebulan setengah lebih, tiba-tiba dia dakwa kata dia sudah 3 kali bersuci, maka hakim kena benak dia. Haid dia main sehari semalam, 15 hari jadi 16 hari. Main pula haid yang kedua, sehari semalam, main pula dia bersuci pula 15 hari 15 malam. Jadi 16, 32 hari. Lepas daripada tu, main pula haid sehari semalam, jadi 33 hari. Campur 15. 48 ni lebih kurang sebulan setengah. Kan? Sebulan setengah. Kalau lebih daripada sebulan setengah, tiba-tiba dia nak nikah dengan walid. Dan suami dia rujuk ni. Naik kes mahkamah. Dia kata, aku tak mau dah kat hang. Hang mau ke tak mau, aku rujuk hang dah. Rujuk padanya aku 3 kali suci dah. Dia kata, baru sebulan setengah. Baru sebulan setengah lebih. Tak ambil 2 bulan ni, dekat-dekat 2 bulan. Qadi kan panggil. Qadi kata, apa masalah? Masalah dia. Dia kata, saya iddah dah habis, sedangkan saya dah rujuk. Berapa hari dah? Ni, tak ambil 2 bulan lagi. Dia kata, saya 3 kali haid, 3 kali suci lah. Hakim kena benak lah isteri. Sebab masalah darah, isteri tu lebih tahu. Hukum sebenar itu diserah pada Allah. Kan? Tapi kaedah syarak begitu. Maka perempuan tadi tak sah rujuk. Boleh dia nikah lelaki dah. Hakim kena benak. Habis lah. Kan? Salah satu quru' tu. Fa'iddatuhunna salah satu quru'. Kan? Tu pasal bab haid ni dia sangkut banyak ke? Bab ibadat, bab semayang, bab puasa, bab tawaf, bab iddah. Tu sangkut mai bab menakahat bab iddah.
Habis. Tu habis masalah tu. Dan tiada had bagi sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak bersuci. Sebanyak-banyak dia tak ada had. Tu setengah-setengah perempuan tu kadang-kadang mai setahun sekali. Tu sempah bersuci dia panjang. Setahun. Kan? Ada setengah mai 2-3 tahun sekali saya biasa jumpa. Setahun sekali. Nikah boleh seorang anak kat dia. Ni dia. Ipah hang boleh berang. Aku seorang ni tak berang. Mana dia payah boleh nak. Alhamdulillah boleh kat dia seorang. Dia haid payah. Sebenarnya perempuan yang haid tak normal ni dia payah lekat. Saya haid ni kesuburan lah bab subur. Habis. Dan bermula makna nifas wallahu alam. Kita bab nifas lepas ni. InsyaAllah kita sambung nanti. Hmm.